Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat. Macam saya janjikan semalam kan. Saya kata kita dah penat dah. Belajar pasal psikologi lah, belajar pasal matlamat hidup, pengalaman komando, part 1, part 2, part 3, part 4. Kan, hari ni macam saya cakap dalam part 4 tu kita ada iklan. Kita rehat sekejap lah. Kita rehat. Orang kata smoking break. So hari ni macam saya bagi bonus. Saya berbonus pada tuan-tuan semua. Saya nak kongsi pengalaman saya. Yang cerita ada ramai minta pasal cerita pengalaman mistik. Saya taklah berapa banyak sangat pengalaman mistik, tapi pengalaman yang real saya akan kongsikan. Okey, pada petang ni kan saya nak cerita pagi tadi saya daripada Bangi tau. Saya nak main kerja dekat KL dekat Mindef lah. So dekat tol Sungai Besi tau, berlaku satu kemalangan yang sungguh dahsyat, yang sungguh menyayat hati saya lah. Sampai sekarang saya tak boleh move on lagi lah. Dia pelanggaran di antara van sekolah dengan lori tanah. Van sekolah tu penuh dengan budak-budak sekolah kan. Jadi bila saya sampai tu kan, keadaan masa tu menjadi sangat kelang kabut. Kita nampak motor, kereta bersusun-susun, lori terbalik, tanah penuh atas jalan, atas highway. Lepas tu van sekolah tu dia sengit tayar dua menghadap macam tu kan, empat tayar kan, dia bukan menghadap ke langit ke situ tau. Masa tunggu dengan budak-budak menangis apa semua. Masa tu saya tengok ada orang tua duduk tepi jalan, motor dia pun tak ke mana. Lepas tu ada Cina, Melayu, India turun semua, ramai-ramai ni turun nak selamat, nak jaga, nak selamatkan mangsa. Masa tu saya tengok motor, saya tergamam pasal nampak ada cecair merah tu, darah, saya rasa darah tutup atas jalan kan. Ya Allah, saya kata apa ni, saya pun gagahkan kekuatan saya turun motor, saya tongkap motor saya. Lepas tu saya pun berjalan-jalan kan. Berjalan masa tu kan, datanglah satu kereta bomba laju tau. Masa tu kalau atas jalan tu penuh dengan buku-buku kan, kertas banyak, buku-buku budak sekolahan. Nak patung, tumbler tu, botol minum air apa semua kan. Kereta bomba tu laju, zam, dia lalu kan. Jadi terbanglah kertas. Salah satu kertas terbang tu lalu depan saya, saya tangkap kertas ni tau. Saya baca, pengalaman bertemu ular kepala dua. Jadi cerita dia itu iklan. Petang ni saya nak cerita pengalaman saya yang real. Saya bertemu ular kepala dua. Benda ni berlaku hujung tahun lepas 2020 lah. Saya dengan kawan baik saya ni, dia sekarang ni ketua pengarah lah, penjawat awam kat negeri Melaka. Okey, saya harap dia pun tengok, tonton benda ni lah. Makna dia ada orang yang saksi yang masih hidup, yang bersama-sama saya dengan pengalaman mistik lah saya anggap kata ni. Saya sembang dengan dia. Saya kata, tuan, kita ni duduk kat Pekan ni biasa sekali, jomlah tuan kita ambil udara dekat luar tu, hutan tu. Saya kata, saya pun kalau lama tak masuk hutan, badan saya rasa macam melemah sikit, angin kan. Dapat masuk hutan ni, dapat bau oksigen tu, saya rasa tenang lah sikit. Dia pun setuju, dia pun plan, kami pun plan semua. Lepas tu kita pun ada kebetulan ada satu kerja kat sana, jumpa klien saya masa tu. So saya ambil kesempatan ni pun, saya pergilah, bawa dia pergi hari cuti lah. Kami pergi di sebelah Perak lah, belah utara Perak, kawasan tu kan, kawasan hutan simpan. So di situ dia ada kawan saya yang pencen komando ni, dia duduk di situ. Jadi dia pun kata ada satu tempat untuk kita berehat. Kami nak berehat sebenarnya, niat kami. Jadi 4 orang. Saya, kawan saya, ada komando pencen dengan abang dia nama Rainbow. Panggil abang dia nama Rainbow. Abang dia pun bekas komando juga. Jadi petang tu kami masuk pukul 6 petang, kami masuk naik motor 2 biji, naik motor. Bawa lah barang-barang, kemah, pukat. Lepas tu bawa apa lagi makanan banyak, satu warga kami bawa. Masuk dalam hutan tu. Nak masuk dalam hutan tu kan, tuan-tuan,
kita kena kan hutan semua kan, dia jalan trek dia tu taklah besar sangat, jalan trek, orang kata trek balak, dalam tu ada trek balak, jadi muat-muat 2 biji motor lah kan, tapi jalan dia teruk lah lautan dengan lecah dia apa semua. Masuk hutan simpan tu saya cerita kat sini, nama dia Pondok Tanjung, hutan simpan Pondok Tanjung, memang kawasan larangan lah. Jadi orang kampung semua masuk cari ikan, buka ikan lah. Jadi tempat tu, Pondok Tanjung ni tempat kawan saya lah, cari dapatkan hasil ikan dia tawak dia lah, dia buat ikan bekasam semua. Masuk kena petang tu, bila masuk tu masa tu kawasan dia kawasan hujan sikit-sikit kan, so saya kena jalan kaki. Makna dia saya seorang dulu saya masuk lautan tu, motor-motor duduk kat belakang, jadi saya jalan seorang-seorang saya. Bila saya masuk hutan tu macam biasalah, saya bagi salam, saya bagi tahu saya baca Fatihah, saya baca ayat kursi, saya baca doa, saya betulkan niat, mai sini nak berehat semualah. Saya pun masuk lautan tu masuk lautan, kami sampai kat sungai. Daripada gigi jalan raya utama tu nak masuk ke hutan tu lebih kurang dalam 300 meter kat, jauh juga dalam dah masuk tu. Masuk dalam sejalan kaki kan, saya jalan seorang-seorang lah. Saya kata, lamanya saya tak masuk hutan, saya kata. Lepas tu bila sampai, kawan saya kata nanti sampai kat cabang belok kanan ada sungai, berhenti kat sungai. So saya tunggu kawan saya pun sampai. Kawan saya lagi 3 orang sampai. Bila sampai kami buat kemah, kami apa semua dah siap semua kemah kami pergi mancing. Saya pergi mancing. Selalu kan kawasan tu kan ikan banyak tau. Kawan saya katakan ikan macam ikan lampam besar-besar ni tau. Lepas tu ikan baung. Kami pakai umpan anak tebuan. Kalau kata nama anak tebuan ni kira hewan yang umpan lah, letak angkat je lah. Saya dapat baung sekok, kawan saya dapat lampam, ikan putih ke apa dia panggil, ikan lampam besar ni dapat 2 ekor. Kawan saya yang lagi 2 orang tu dia pergi pukat. Selalunya dapatlah 1 baldi, 1,5 baldi timba. Tapi hari tu ditakdirkan tak dapat. Dapat ikan, dia pukat, bayangkan pukat dia dapat 2 ekor. Saya dapat pancing sekok, kawan saya dapat pancing sekok, ikan 4 ekor. Elok kami 4 orang dah. Ya Allah kata selalunya apa ni kata, tapi tak kisahlah, tak ada masalah lah. Lepas tu duduk apa semua, kami sembahyang, solat semua, makan, masak makan sedap semua. Kami nak rehat lah. Ni lautan ni cerita dia ni, gelap ni. Lepas tu lampu kita dah lah, lampu kita buat lampu bateri tu kan. Lepas tu sampai pukul 9.45, 9.30 kan, saya ajak kawan saya, tuan, jom tuan kita jalan tuan, kita tengok mata katak, saya kata. Selalunya lautan ada mata katak, mata tikui. Kalau nak kata mata binatang lain ke landak tu tak ada lah, saya rasa kawasan tu tak ada landak. Kalau nak kata kijang, rusa tu memang tak ada lah, kawasan tu memang tak ada lah. Kalau nak ada pun pelanduk mungkin ada lah. Tapi kita akan nampak banyak mata katak, mata tikui, kadang-kadang embun. Kita nampak, kita buat lampu lah. So, saya pun jalan lah dengan dia. Jalan lebih kurang dalam 100 meter jalan kan. Dia ikut belakang saya. Dia jalan ni dalam hutan dengan yang orang trek ni kan. Dia besar lah. Kalau muat, kedua kereta pun muat. Tapi kereta tak boleh masuk. Jalan hutan, trek hutan ni kadang-kadang ada pokok lah, tumbang, ranting-ranting apa kan. Jalan kan, kiri kanan ni hutan, jalan apa semua. Saya nak menuju balik ke jalan utama tau. Saya nak pergi balik jalan utama, saya nak patah balik. Jadi bila kita jalan lautan ni, kita ada exercise, kita jantung kita bergerak, kita akan sedut udara tau, oksigen yang tinggi. So balik tidur, kita letih, kita lena lah. Senang kita nak lena. Lebih kurang dalam 2 jam setengah kita jalan patah balik tu. Jalan, kawan saya duduk di belakang. Lepas tu saya tak tahu tau, lampu saya macam ni, dia macam saya tersuluh tau kat tengah-tengah. Selalunya saya akan suluh, tengok kiri kanan, suluh mata binatang, tengok kan. Tapi malam tu sekok katak tak ada, sekok tikui pun tak ada mata, tak nampak mata apa pun, semua gelap tau. Suluh, Allah, saya kata, ulat katam tebu. Dia duduk melintang, ulat tu panjang sedepar lebih. Ulat tu besar ni lebih kurang, besar ni. Memang cantik. Ulat katam tebu tu memang cantik. Mulut saya nak sebut, ya Allah cantiknya macam tongkat Firaun. Saya nak sebut, tapi nasib baik saya tak sebut lah. Saya pun tak tahu sebab apa saya tak sebut. Ulat tu nak dijadikan cerita kan, dia betul-betul lintang tu, kami punya track tu kan. Kepala yang sebenar ni sebelah kanan tau. Saya tak nampak lagi kepala dia tu. Saya nampak kepala belah kanan. Dia duduk diam.
Ulat katan tebu ni kalau kita main lampu, dia selalu dia marah kat lampu mulanya. Dia akan lagi tindak balas pada lampu. Kadang-kadang orang tu dia ligal lampu. Saya tengok, ulat katan tebu, saya kata. Ulat ni dia ada 3 tau. Dia ada katan tebu, lepas tu ulat punti, satu katan payung kot. Tapi yang tu katan tebu. Katan tebu. Warna dia hitam kuning. Nanti hari saya cari gambar, saya share dalam gambar ulat katan tebu. So kepala dia sebelah kanan, dia panjang 1 depa lebih. Ekor dia perasan, saya tengok ekor dia kontot tau. Kontot macam ni tau. Dia saya dia macam ni tau. Selalunya ulat katan tebu dia rencong, dia halus hujung kan. Tapi ekor ni kontot. Saya nampak ulat ni kontot ni ekor dia ni. Saya dalam hati saya kata kan. Lepas tu tak apalah, saya tunggu Allah, saya kata. Hang lintang pula dah, saya kata. Saya tak ada ilmu apa-apa sebenarnya. Percayalah saya cakap, saya tak ada ilmu saya ilmu burung je. Saya kata Allah lintang pula. Lah jalanlah cepat, kami nak lalu ni. Saya kata kita selalunya bukan kita cakap yang orang tua kata berseluruh kan, tak ada maksud apa pun. Saya cakap tu, saya lihat tu benda tu memang ulat. Saya tak fikir apalah. Kan. Lepas tu saya tengok, cantiknya ulat ni. Badan dia macam 3 segi tau. Kalau ulat katan tebu ni, tuan-tuan tengok ulat ada 3 segi kan. Lawa ulat ni kan, dengan berkilat dengan kuning dan cantik. Lepas tu dia tak jalan. Lama ni tak jalan ni. Saya duk fikir dalam hati saya ni. Saya pun baca bismillah apa yang saya tahu, baca qul huwallah kan, mengucap ke apa semua. Hang tak jalan Lagi 2 minit, 3 minit hang tak jalan. Aku kena cross ke, aku nak jalan ni, kata. Dia tak jalan, tuan-tuan. Saya kebetulan saya pakai kasut macam puan cukang tu tau, kasut yang tinggi tu kan. Dia kebetulan situ lecah tau. Orang kata apa, ada tempat takung ayam. Ulat ni, ulat katan tebu dia suka makan tikui. Tikui ada kadang ada katak ke, ada dekat tempat takung ayam tu, memang tu habitat dia lah tu. So dia tak jalan, saya jalan prak saya pijak. Bila pijak prak bunyi kan, mungkin bunyi tu kot. Dia jalan pelan-pelan, tuan-tuan. Dia jalan pelan-pelan, tengok kepala dia masuk ke tebing belah sana. Hutan sana saya pun jalan prak. Saya takut dia kalih. Kawan saya pun jalan belakang. Tuan ikut. Kami jalan lah. Jalan-jalan sampai pusing bersemua, lebih kurang dalam hujung tu lebih kurang dalam setengah jam. Kami bilang kami berehat, lepas tu minum air, makan roti. Saya isap curut. Saya ada curut panjang tu, belen. Saya pun isap curut, sembang pasal ulat tadi apa semua kan. Lepas tu saya dalam hati saya kan, saya tak sebut lah kan kat kawan saya. Saya kata, saya pergi balik, perasan ni ulat ni ada ni, perasan ni sudah rasa ni. Kawan saya pun tak kata apalah. Sembang-sembang, lepas tu kami pun okey, dah ready, kami berjalan. Patah balik. Bila patah balik, tuan-tuan, sampai tempat tu kan, ulat yang sama, 100% ulat yang sama, lintang jalan. Kali ni kepala dia ada belah sini pula. Tadi kepala belah sana kan, kepala besar kan. Kepala besar dah belah kanan saya lah. On the way patah balik. Ya Allah, saya kata, amboi hang ni. Saya kata, saya ingat terpacul mulut. Saya kata, amboi hang ni sakat dah. Macam tu lah saya kata kan. Dia lintang, tuan-tuan. Dia tak bergerak tau, dia lintang. Dia memang tak bagi kami keluar, dan dia memang tak bagi kami masuk. Saya kata, mak saya nak buat macam mana ni, saya kata ni kan. Saya pun fikir kawan saya kan. Saya suluh, lepas tu saya tengok kat ekor dia suluh. Saya nampak ekor dia tu kan, macam ada 2 benda tau. Mata dia warna hitam tau. Macam ada 2 titik tau. Macam 2 titik. Saya tengok, tuan tengok satu ekor dia, saya kata. Kawan saya kata, alamak, ulat kepala 2. Kawan saya pergi sebut, ulat kepala 2. Lepas tu saya kata, tuan betul tak kepala tu? Betul, tu mata dia. Ekor dia tu kan, tuan-tuan, kepala kat sini, ekor tu dia macam angkat tau, macam tu tau. Dia duduk cek, kalih macam tu tau. Dia kalih tu. Saya tengok, betul kepala 2 ni yang saya kata ni kan. Selalu kepala dia ada cabang macam tu. Tapi saya tengok latih memang kepala 2. Saya nampak mata tu yang hitam tu kan. Allah, saya kata. Lepas tu saya pun tak tahu saya baca apa. Saya baca doa ayat kursi kot, saya baca. Saya kata, saya tak cakap apa, saya diam kan. Tak bagi jalan ni, saya kata ni. Saya pun baca, tak jalan, dia tak jalan. Lepas tu saya kata kat dia kan, saya kata, yang ni saya kata, weh ulang, Suria ni, tadi aku suluh mata hang tadi, lampu ku silau, aku minta maaf lah, saya kata. Sekarang ni aku suluh jalan hang, nampak tak? Lampu toslet aku tu, hang nampak tak? Hang jalan, hang ikut jalan aku. Aku minta maaf tadi, yang tadi. Dia jalan, tuan-tuan, demi Allah, tuan-tuan, dia jalan. Ulat tu jalan. Dia jalan sesuluh jalan dia. Suluh, yang kepala tu kan, dia macam nak berlawan tau, dia tak opi tau. Tapi dia duduk angkat, cek, dia pusing-pusing tu kan. Lepas tu pun, dia pun jalan, dia jalan laju. Sampai ujung saya tengok sesuluh sampai habis kan. Alhamdulillah, saya pun
Okey, dah jalan. Saya pun jalan. Tapi tuan-tuan seekor mata pun tak ada malam tu. Malam tu gelap, satu binatang pun tak ada. Memang tak ada. Okey, saya pun jalan, tak apalah. Saya pun jalan-jalan ke kawan saya. Lepas tu lorong yang kami masuk tadi tu nak patah balik tau, nak masuk ke sungai tu lah. Saya kata kat kawan saya, jom kita jalan lebih kurang lagi 100 meter ke depan lagi, tak puas hati ni, tak nampak mata mendatang ni, saya kata ni. Kan kita pun nak tunjuk teror kat kawan kita, orang tu mata mendatang apa semua kan. Tak nampak tuan. Bila saya nak patah balik, saya nampak ada lampu kat atas, 4 biji lampu tu, zap lampu tu tau. Saya tengok ni takkan kawasan ni hutan simpan, takkan ada orang masuk, saya kata kan. Lepas tu dia suluh ke atas, saya pun suluh dia suluh saya, sama-sama suluh tau. Saya kata ni lampu kalau nak kata perhilitan ke megas tua, saya mungkin, saya kata ni. Saya pun tak fikir yang tu, saya tak fikir apa, kalau pemburu haram ni, saya kata tak kot, saya kata pemburu haram dia tak menggila tu, suluh macam pesta tu kan. Orang kampung ke apa, saya tak tahulah kan. Tapi saya tak tahu orang ke bukan orang, sampai sekarang saya tak tahu tu. Kawan saya nampak, diam, saya kata. Lepas tu bila tengok suluh, sama-sama suluh kan, tapi tak nampak, demai kat kami tau. Bila demai, saya kata, lari! Saya kata, saya bukan apa, saya takut jabatan hutan kan, kata kami ceroboh hutan tu tak simpan kan. Saya pun selerak, lari keras, kawan saya pun perang lari ni lautan ni. Tapi saat kami tak masuk dalam, kami masuk dalam 50 meter ni, kami duduk dan tidur. Duduk kan, dia tunggu tau. Dia tunggu kawasan tu, saya ingat 4 ke 5 orang ada tau. Lepas tu bila dah habis tu kan, dah lama, lebih kurang 1 jam kan, saya tak dengar apa semua, saya nak rapat-rapat kan. Saya pun rasa selamat dah pun, saya telefon kawan saya yang dekat sungai tu, hamil tolong tengok sekejap aku ni kat sini, aku tak berani dah ni, aku takut kata kan. Kita mana lah pernah masuk benda-benda macam ni, kita takut lah kan. Dah lah seorang ketua pengarah pula tu. Ini cerita-cerita dulu lah kan. Lepas tu kawan saya pun panggil. Kami pun dengar suara kawan saya keluar. Kan, situ ada kawasan becak lecah tahu tak. Kalau tapak kasut kita akan nampak. Kawan saya kata tak apa. Esok kita tengok ada kesan. Kan, ada kesan tak? Esok pagi kawan saya yang Rainbow tu, abang dia tu kan pergi tengok, tak ada apa kesan tuan-tuan. Apa kesan pun tak ada, tapak tak ada, apa tak ada. Kalau kata 5 orang tu kan. Jadi saya kata, inilah punca-punca orang sesat lautan. Jumpa benda pelik, lepas tu kita pun dah hilang kawalan apa semua. Kita terserempak dah, kita akan sesat lah. Nasib baik malam tu saya masuk tak dalam lah. Saya masuk dalam 50 meter dekat, saya duduk. Saya lena dulu lebih kurang 1 jam, saya lena pula je. Saya tidur, kawan saya tak lena. Kan. Jadi kami pun keluar patah balik. Jadi kan, habis pada tu tuan-tuan, saya pergi ke laut, pergi laut. Saya pergi ke laut Mengai Q Midi sebelah RJK lah. Q dia dah pencen lah, Q tu. Dia ada boat, dia ajak saya masuk. Dia pun boleh tanya ada lah kan. Dia ada pau 9:30 malam saya cecah laut. Kami tahan awal, lepas tu kami mengai kat tengah laut tu. Kan. Syok dia kan apa dia tahu. Ikan saya dapat anak gelama besar tu je. Saya dapat pukul 12 lebih. Sekok saya tak dapat dah. Q Midi ni dapat tu dah setengah timba lah kot. Dia dapat macam-macam ikan belukang lah, ikan duri lah, macam-macam lah dia dapat. Gelama ni banyak lah kan. Saya tak dapat. Saya dah tahu dah ni. Ini pasal cerita dia pasal hutan ni. Saya kata haram jadah punya, saya kata ni. Ini cerita ni mesti tak habis ni ke hutan ni, saya kata ni. Lepas tu tak apa. Besok tu kami mancing sampai pagi tau. 9:30 pagi kami nak naik ke darat. Saya kata apa Q, kita mancing ni, aku nak mancing, aku tak puas hati, aku tak dapat ikan. Saya mancing kan kat pukul 10 panas ni. Saya sebut apa tu, saya pun tak tahu. Saya kata apa, haram jadah. Saya kata, saya berdiri atas bot tu, saya kata apa tahu, saya pegang pancing saya kata apa, hang makan hang masuk syurga, hang tak makan hang masuk neraka. Saya kata, saya marah betul-betul, saya marah ni. Saya baling barulah saya dapat ikan 9. Panjang saya dapat ikan 9 besar semua. Saya dapat ikan 9. Lepas tu saya dapat ikan serakut lah. Orang Kedah panggil ikan gerut-gerut. Saya dapat lah. Saya dapat kan. Tapi nak diceritakan sebelum saya pergi mancing tu kan, sebenarnya mancing tu aktiviti yang ketiga. Selepas pada keluar hutan tu, Pondok Tanjung tu, kat Pondok Tanjung Perak tu, saya pergi ke Ulu Cuh pergi mancing. Kami pergi mancing. Kan ada empangan kan, orang jaga kan empangan. Pergi mancing kan, saya tak dapat ikan. Saya mancing 3 jam tak dapat ikan.
budak yang jaga situ dia kata apa, belum pernah lagi sejarah tak dapat ikan ni kan. Malam tu memang saya boleh penat sajalah, saya balik lah pukul 5 pagi kot, 4:30 pagi saya balik. Saya kata okey tak apa, saya kata hang tak bagi ikan okey tak apa, hang tunggu minggu depan 2 minggu aku bawa enjin. Saya kata saya bawa enjin 15 horsepower, saya di empangan tu ada bot kan, saya pergi mancing buah enjin, pergi lah ke Merata Rim Pusing pun sama, tak dapat ikan. Dan yang ketiga saya pergi ke laut dah yang Sungai Udang tu lah kan, barulah saya dapat ikan. Tu pun selepas saya maki lah, saya dah tak tahan saya maki lah kan. Jadi bila saya korek benda ni tuan-tuan lah, saya korek benda ni kan, saya tanya macam ustaz, saya tanya apakah tindakan patut kita buat bila kita jumpa macam tu. Dia kata azan, dia kata. Ada yang kata tu kita masuk, kita bagi salam. Kita bagi salam, kita sedekah Fatihah, ayat kursi ke, kita hadiahkan benda-benda Nabi Sulaiman ke, Nabi Idris ke, orang kata macam tu lah kan. Banyak yang cerita macam tu lah. Lepas tu pula saya pun duk tanya kenapa binatang ni dia tunjuk kat saya ataupun tunjuk kat kawan saya kan. Saya jumpa kawan saya, dia kata macam mana, dia kata kadang-kadang kita ni kan, kita tak tahu tau ada apa pada kita ni tau. Bila kita masuk lautan ni kan, benda-benda hutan ni dia nak bagi tahu kata dia ada. Lagi satu kita challenge. Kawan saya yang QMD tu tanya, bang hang ada pakai apa-apa ada masuk hutan? Saya dah pakai satu cincin tau, tapi cincin batu akik murah RM10 ni saya beli ni. Batu tu tak ada orang kata isi apa pun, tak ada. Saya pakai selalu saya pakai. Tapi masa saya nak pi tu memang saya kata saya pakai, aku nak masuk hutan pakai lah. Sebab kita selalu pakai cincin, kita baca doa tu, Allahumma sumni bisima'il iman waqtim li bil khair wa ba'al aqibati ilal khair innaka antal azizul akram. Kita baca lah kan, pakai cincin, tak ada apalah, cincin biasa batu akik coklat tu. Lepas tu dia kata kita nak cabar, tapi saya tak cabar. Saya kata mulut capui orang kata, tapi saya ingat saya selalu masuk hutan, saya ingat benda-benda pantang larang tu kan. Tak tahulah kawan saya kawan saya tak ada masalah apa semua. Dia pula nak kata buat tangkai taring babi ke ataupun batu lipan, dia bukan orang macam tu. Saya kenal dia tak tahulah kan, dengan dapat 4 ikan 4 ekor, makan semua seekor. Malam tu memang tak ada apalah cerita dia kan. Lepas tu saya tanya kawan saya ni, dia ni orang Cina kan, dia Sani lah, dia Sani, dia kawan baik saya kenal dia lebih kurang 10 tahun lebih lah. Saya tanya dia atau saya cerita kat dia tau, cerita dia kata kalau ikut dia punya ilmu dia lah kan, dia kata kan, dia kan yang jumpa tu datuk tau, dia kata dia call it datuk lah, dia panggil datuk ni dia ada 5 tau, datuk kuning, datuk merah, datuk hijau, datuk putih, datuk hitam. The most powerful datuk is yellow yang saya jumpa tu lah. Mereka panggil dia dragon lah, mereka panggil naga lah. Ini kawan saya cerita kat saya ni. Okey, tak apa. Lepas tu pula saya jumpa kawan lain lah, saya tanya lah, saya jangan kawan lain. Kawan-kawan lain cerita benda yang kita jumpa tu memang bos kat situ. Selalunya kan tempat yang ada benda tu kan, dia akan ada satu pokok besar tau. Saya pun telefon kawan saya, bang, tuan, hang ada nampak ada pokok? Memang ada pokok kan, hang suluh masa hang surulang tu berjalan kan, hang suluh tu kan, situ ada pokok besar dia kata tau. Saya tak perasan, saya tak nampak pokok tu tau. Lepas tu yang kawan saya yang kata Sani tu, dia kata hang berapa orang? Saya kata 2. Cuma telefon kawan hang, ada sakit tak? Saya pun telefon on the spot, kawan saya tak sakit dia tau. Dia ada gatal-gatal kat tengkuk sikit lah, sebab dia sidai kentola dia dekat ada semut duk kentola lautan kan, gatal tu lah, tapi tak sakit. Jadi pendekkan cerita, saya jumpa lagi kawan saya, dia berkata apa tau, itulah selalunya tempat-tempat yang ada makhluk yang menjaga lah, dia otai kat situ lah, dia jaga situ. Kalau orang luar masuk, dia kenal ni orang luar kan, ni orang kampung, dia tahu kan, dia cuma cerdik kat dia ni walaupun dia tak sekolah yang ni. Jadi kan mungkin saya ni dianggap orang luar kan. Tengok orang luar, kita pula baca lautan kuat-kuat. Saya baca kuat, baca qul huwallah, saya baca bismillah, saya baca Fatihah, saya baca 3 qul. Saya baca sambil sejalan yang sejalan mula-mula masuk tu kan. Kat situ mungkin dia terganggu, dia nak lena ke apa, saya tak tahulah.
Tapi bila dah macam tu, barulah dia orang cerita, dia kata kalau selalunya tempat macam tu, dia memang nak tunjuk. Orang yang dia tunjuk tu kan, orang yang tunjuk tu lah yang boleh buat apa tahu, menurun nombor ekor. Pergi kat pokok tu, bawa benda apa semua, lepas tu bincang dengan dia, okey, kalau kena ni kat hang ni, aku bagi hang 50%, aku 50%. Jadi kita pun baling apa, dadu ke kayu ke, bawa ni aiskrim. Saya tak boleh nak cerita lagi hangpa buat. Saya tahulah cara dia tu, sebab dia pun cerita kat saya kan. Tapi dalam tujuan pembelajaran ni saya tak boleh cerita kan. Buh lah nombor kosong apa semua, lempar kocok-kocok jatuh semua kan. Tapi dah tikam lah tu. Tikam nombor petik pun nak tikam kan. Ambil 5D ke 4D ke 6D ke apa D ke kan. Tikam. Kalau kena, kita janjilah dengan pokok tu, sembang dengan pokok, bukan sembang dengan orang kan. Kita kata kalau kena dapat 50-50. Makna dia kalau kena 5 upang, hang 2 upang 5 medit, aku 2 upang medit. Dia macam tu. Kalau kena, lalunya orang main juta lah sebenarnya. Kalau sejuta kena, hang 500,000, aku 500,000. Okey, 500,000 tu nak bagi kat siapa? Bagi kat pokok ke? Mana bagi kat pokok? Bagi dekat syarikat guaman. Syarikat guaman akan uruskan apa tau? Uruskan tempat tu lah. Sama ada nak buat bangunan ke, nak buat tandas ke, nak buat tempat semayang ke. Kan lautan kita selalu jumpa kan, tepi-tepi highway orang tempat-tempat semayang mau kan. Dia macam tu lah cerita dia. Takkan 500,000 boleh habis? Boleh. Bukan boleh apa, boleh habis. Buat dengan emas. Buat dengan emas nanti orang curi. Mana boleh curi? Akan bubus sistem semua komplit lah. CCTV lah bubul, pagar elektrik ke apa, saya tak tahu lah. Dia punya tu. Dia ada satu syarikat boleh uruskan buat semua tu. Itulah pengalaman saya ceritakan. Jadi bila saya fikir balik kenapa benda ni bertemu dengan saya kan. Mungkin masa tu saya nak tukar sport kereta ke, saya duit tak ada kan. Nak tukar pakai Alphard ke, daripada Proton Saga kereta Alphard ni nak tukar ke Alphard ke. Motor daripada motor EF5 nak tukar ke Aprilia ke, Ducati ke kan. Mungkin satu lah tu. Jadi kalau saya buat benda tu, mungkin saya kena dapat duit ke, ataupun saya tak dapat duit lah. Tapi yang pastinya apa tahu, saya dah gadai dah saya punya agama saya lah. Saya gadai dah agama saya lah, ataupun kawan saya tu lah. Jadi saya tak sanggup buat benda tu. Saya cerita tujuan ni adalah untuk berkongsi dengan tuan-tuan tentang perkara-perkara yang berlaku pada saya sepanjang saya masuk hutan lah. Okey. Jadi jangan sesekali kita menduakan Tuhan lah. Kalau kita dosa menduakan Tuhan tu satu dosa yang berat lah bagi saya lah kan. Okey. Jadi saya ambil peluang ni sikit, ruang dan kesempatan ni sikit, kawan-kawan cerita kat saya apa kita nak buat kalau kita tersesat lautan. Okey. Betul-betul dah. Okey. Pertama sekali saya nak bagi tahu, saya bukannya aktif sangatlah operasi lautan ni kan, tapi ada pengalaman sikit je lah. Tuan-tuan tidak boleh sesat dalam hutan. Yang pertama sekali, must make sure tuan-tuan jangan tersesat dalam hutan. Cara dia macam mana? Macam kami pasukan khusus ni, operasi dalam hutan ni, kami ada GPS, kami ada kompas, kami ada protractor, kami ada peta military punya map tu kan. Especially kawasan banding lah, kawasan hutan yang betul hutan pure tu, hutan banding belah-belah Perak tu, itu hutan pure lah tu. Jadi kalau nak lautan, please make sure kita tidak boleh sesat. Kalau tuan-tuan masuk dalam hutan sorang-sorang kan, kalau tuan-tuan ataupun bawa grup kan, tuan-tuan tak boleh sesat. Tuan-tuan kalau ikut jalan, make sure ikut jalan. Bila sampai dekat simpang jalan, tanda simpang tu. Nak tanda macam mana? Nak tanda hampa ambil spray ke boleh, ataupun ambil pisau toreh sikit ke boleh, patahkan kayu pun boleh. Patahkan, orang kata kalau kita patahkan, kalau kita masuk, arah kita masuk, mana dia kita patah ke belakang. Jadi bila kita balik nanti, kan kayu patah tu, patahkan kayu pokok kecil kan, pakai pinggang kita ni, itu arah kita keluar, kita ke jalan, kita masuk arah kita keluar tu. Patahkan. Lebih kurang dalam 5 langkah, patahkan. 5 langkah, patahkan. Itu pun boleh. Makna dia tidak boleh sesat. Tak boleh sesat. GPS ke. Tapi kalau dalam hutan, kita dah tersesat, kita katakan, banyak kes sesat. Saya pun banyak kali juga sesat. Jadi apa yang kami belajar selain daripada GPS lah. GPS, tak ada GPS ni,
kita akan naik duduk dekat tempat tinggi. Kita ada peta tau. Kita ada peta, kita orientasikan peta. Kita ada kompas, kan utara mana utara. Okey, kita dapat utara. Kan garisan petak peta tu dia arah, ada garisan utara dengan garisan timur kan. Kita pergi selari kawasan, makna dia arah utara dengan garisan pada peta tu kita selarikan sama. Makna dia peta kita duduk dalam keadaan sebenar dengan muka bumi. Okey, jadi kita duduk kat tempat tu, kita tengok dekat peta tu mana gunung-gunung yang tinggi. Kita akan nampak atas tanah. Kita boleh tahu, oh ni gunung ni, oh ni gunung ni. Kita daripada sini kita ambil kita punya kompas kita tu, kompas prismatik dia panggil. Awak pun banyak lah ni kat luar dia jual. Tuan-tuan tembak, tuan-tuan dapatkan bearing, lepas tu tuan-tuan buat back bearing dia. Tolaklah 640 lah, makna dia kalau nak ambil back bearing. Bearing katalah 320, tolak 640 min 640 tolak 320, 320 juga. Jadi tuan-tuan ambil daripada bukit tu, puncak bukit yang tuan-tuan tembak yang topong tu kan, ambil tanda 320, tarik lah, tarik mai kat kita satu garisan yang lurus. Tuan ambil bukit ni pula sama juga, kena ambil 2 ke 3 tanda panduan, so dapat tarik balik. So tu di mana titik bertindih atau cross tu, cross hair tu, situlah kedudukan kita. So kita dapat, oh ini kedudukan kita. Kalau GPS kita tak pakai lah kan. Itu. Tapi kalau yang hackers ke, yang hackers pula dah, hackers lah, yang hackers duk panjat semua kan, mesti tanda jalan, tak boleh tak tanda lah. Orang yang tak tanda tu macam mana? Kalau kita tak tanda, kita tak tahu kita jalan, memang kompon sesat lah. Makna dia tak boleh sesat. Okey, kalau selalu lagi, kalau kita kata kita tersesat dalam hutan ni kan, kita cari sungai ya. Saya pernah, ya Allah, saya tersesat lautan, kami ikut sungai. Tuan-tuan, sungai kalau dalam hutan yang tebal tu tuan-tuan akan jumpa sungai tu. Kami main tepi-tepi tebing tau, batu-batu besar tau. Ayak jeram, ayak terjun sungai tu kan. Dalam, ya Allah, jangan nasihat saya hidup ya, hidup. Kami main ikut sungai, kami dah lost lah. Ikut sungai ni. Main sungai rupanya bukan sungai kecil, sungai besar tu. Dengan jalan yang naik turun juram turun landai apa dengan batu besar-besar apa semua kan. Itu experience saya. Kami ikut sungai telah tersesat. Kadang-kadang kalau kita tak tahu sungai kan, kita tengok akak dekat pokok, akak pusing. Kan akak yang orang potong buat minum air kan. Tuan-tuan tengok akak dia pusing macam mana? Macam tu kan. Makna dia berat ke sini tau. Situ ada air lah, sungai ke sana. Macam tu. Kadang-kadang duduk diam-diam jalan kan, lautan, especially waktu malam dengan bunyi kadang-kadang katak kan. Kata minyak apa. Itu kawasan tu kawasan sungai dah tu. Tak jauh lah jalan lah ke situ. Itulah yang saya berkongsi pengalaman lautan lah. Tapi seelok-eloknya tuan-tuan, kalau kita tersesat malam ke apa, kita tidur je lah. Tidur je lah. Kalau pusing-pusing, mai situ balik. Pusing-pusing, mai situ balik. Azan lah, kita azan. Tapi seeloknya kita tidur lah. Kita rehat serokok ke, masak ke apa ke. Kan? Kalau orang tua-tua, ada petua macam mana? Ada petua macam pokok lengkuih lautan kan. Pokok lengkuih, saya tak ingat pokok apa. Dia macam pokok lengkuih lah, tengok pokok tu kan. Kita belah tengah-tengah ada pokok tu. Kita koyak pokok tu. Macam pintu masuk. Kita masuk dalam tu. Masukkan kawan kita. Itu petua lah. Itu je lah yang saya kongsi pada petang ni. Cerita iklan saya ni anggap sebagai gula-gula. Nanti saya cuba dapatkan konten-konten saya tetap sama, iaitu perkongsian pengalaman komando. Cuma sebenarnya banyak yang saya nak cerita, kongsi pengalaman operasi pun banyak. Operasi ni pun dah dekat 33 minit dah. Daulat ke kan, ada saya tengok, saya akan tapih dulu saya punya konten supaya benda ni sensitif kan, kita kena jaga keselamatan. Macam orang dah meninggal, saya tak boleh nak cerita kan, nanti bila family member dia dengar ni sedih lah kan. Melibatkan individu, melibatkan organisasi, melibatkan kerahsiaan, melibatkan negara asing, melibatkan lokasi tempat, melibatkan jabatan. Saya kena jagalah benda ni. Saya bukan apa, saya cuba jaga benda ni supaya saya masih lagi diberi peluang untuk berkongsi dengan tuan-tuan, buat video ni, kongsi pengalaman komando ni. Tapi kalau bila saya dah didapati melanggar, orang kata peraturan ke, mendedahkan benda-benda tak sewajarnya, saya dah tak boleh, pihak atasan tak boleh buat dah habis lah. Tuan-tuan, saya pun tak boleh nak kongsi dengan tuan-tuan. So yang mana macam dengan komen kan, yang mana saya jawab tu saya jawab, yang saya tak sempat jawab saya tak sempat jawab.
sebab saya kena tumpukan kepada kerja saya lah. So terima kasih banyak. Ya Allah, ya Tuhanku, pemudahkanlah urusan kita semua. Jaga keselamatan semua, jaga keluarga elok-elok. Lepas tu setiap benda yang kita buat, kita kena ingat inilah ibadah kita yang mana akan tampung segala kekurangan-kekurangan, sebab kita ni banyak dosa daripada pahala. So doakan saya pun doakan tuan-tuan, kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komando, command and do. Terima kasih.